Salam kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menerokai Matius bab 12 ayat 1 sampai 14 tentang bagaimana Yesus Kristus dicabar oleh orang Farisi. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia Tuhan yang begitu besar, dan kami datang kepada-Mu dan meminta Roh Kudus mempimpin kami dalam memahami akan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, di mana kita lihat Yesus Kristus dicabar oleh orang Farisi, Matius bab 12 ayat 1 sampai ke 14. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam petikan firman berfirman, pada suatu hari Sabat Yesus berjalan melalui ladang Kadun. Perikut-perikutnya lapar lalu memetik beberapa tangkai kadung dan makan biji-bijinya. Apabila orang Farisi nampak hal itu, mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah perikut-perikut kamu melanggar dalam agama kita dengan melakukan yang lalang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Takkan kamu baca apa yang dilakukan oleh Raja Daud semasa dia dan perikut-perikutnya lapar? Dia masuk ke rumah Allah lalu makan roti yang telah dipersembahkan kepada Allah. Walaupun perbuatan itu melanggar Daulat, menurut Daulat hanya iman-iman dibenarkan bermakan roti itu. Tidakkah kamu baca dalam Daulat Musa bahawa pada hari Sabat iman-iman yang bertugas di rumah Tuhan melanggar peraturan hari Sabat, tetapi tidak dianggap salah? Ketahuilah di sini ada sesuatu yang lebih besar daripada rumah Tuhan. Dalam Alkitab tertulis, Allah menghendaki belas kasihan, bukan korban binatang. Jika kamu benar-benar faham akan maksud ayat itu, tentu kamu tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah kerana anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Yesus pergi dari situ lalu masuk ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada seseorang yang lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang yang hendak mencari alasan untuk mendudur Yesus bertanya kepadanya, "Adakah dibenarkan menyemburkan orang pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka, "Seandainya seorang daripada kamu mempunyai seekor domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, takkan kamu akan mengeluarkannya? Manusia lebih berharga daripada domba. Oleh itu, darat membenarkan kita menolong orang pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangan itu, "Hulurkan tanganmu." Orang itu menghulurkan tangannya, lalu tangan yang sembuh seperti tangan yang di sebelah itu. Tetapi orang Farisi itu keluar dari rumah ibadat lalu berpangkat hendak membunuh Yesus. Pertenangan tentang Yesus berterusan dalam Matius 12. Orang Farisi mencabar dalam pelbagai cara. Dalam bab yang ke-11, generasi ini, ayat 16 sampai ke-9, tidak berpuas hati dengan pelayanan Yohanes dan Yesus, dan kemudian dalam ayat 20 sampai ke 24. Penduduk tiga bandar Galilea akan dihakimi kerana kegagalan mereka untuk bertaubat. Satu siri Vizana dalam bab 12 memberi pembaca contoh khusus tentang pertentangan yang dihadapi Yesus. Pengakhiran bab 11 menyediakan langkah kerja teologi untuk dua kisah konflik pertama. Yesus adalah anak yang memiliki kebijaksanaan sejati yang ditawarkan kepada jiwa-jiwa yang letih dan terbeban. Dalam dua naratif seterusnya, jenis kebajikan Yesus mengorientasikan semula hukum ke arah pelaksanaan belas kasihan dan kasih sayang. Walau bagaimanapun ini datang dengan harga. Selepas Yesus menyemburkan seorang lelaki yang tangan lumpuh pada hari Sabat, orang Farisi berkeropok untuk membinasakannya. Saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana ucapan fitnah orang Farisi. Selepas petikan panjang Matius dari teks Perjanjian Lama yang menunjukkan bahawa Yesus adalah hamba Mesias Isaiah, orang Farisi melibatkan diri dalam ucapan fitnah. Mereka mendakwa bahawa dia mengusir roh jahat dengan kuasa berjubur, yang mana Yesus menjawab bahawa ini adalah mustahil dan mereka yang membuat tuduhan sedemikian tidak akan benar diampuni. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka juga ingin melihat suatu tanda. Yesus telah menunjukkan kuasa mesianiknya di hadapan mereka.
Permintaan ini berasal dari hati yang jahat dan tidak setia. Keluarga fikti Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya dan telah meninggalkan segalanya untuk mengikutnya. Bab 11 sampai ke 12 telah mentedarkan pelbagai reaksi tentang Yesus di kalangan orang seajam Galileanya. Perumpamaan dalam bab yang ke-13 akan menjelaskan bagaimana respon yang terbahagi sedemikian telah berlaku. Di sebalik teks dalam cerita-cerita yang konflik ini, Yesus dicabar oleh orang Farisi kerana apa yang mereka anggap sebagai pembataran hukum sabar. Walau bagaimanapun, sebagai kebijaksanaan sejati, Yesus mengajar para pengikutnya melalui perkataan-perkataan dan tindakannya apa yang Yahweh masukkan untuk sabar. Memenuhi keperluan manusia, mengambil keutamaan berbanding pemerhatian sabar. Memenuhi kehendak Yahweh untuk belas kasihan melebihi pengabdian agama. Sabar Yahweh memerintahkan Israel untuk menjaga kesucian sabat atas dua sebab. Yang pertama, pengkudusan oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengkuduskannya dengan berehat dari kerjaannya selepas mencipta langit dan bumi. Yang kedua, ini adalah untuk mengingatkan Israel bahawa Tuhan telah mentebuskannya dari penghambaan di Mesir. Sabat adalah masa untuk menyembah Yahweh dan melenungkan kesetiaannya kepada bangsa baik sebagai pencipta maupun petebus. Bahawa Sabat adalah hari rehat untuk kebaikan Israel tercermin dalam kesusatraan dan baik suci yang kedua. Tuhan menciptakan hal ini berkat dan pengkudusan dan mulia. Oleh kerana Sabat adalah hal yang suci, terdapat beberapa undang-undang yang melindunginya. Menjelang abad kedua Masihi, Misnar menuju kepada 39 bentuk kerjasama yang dilarang. Perundangan ini termasuk yang berkaitan dengan pertanian dan pembinaan. Sebarang besar daripada adalah tradisi lisan pada zaman Yesus. Tetapi juga akibat-akibat kerana melanggar hukum Sabat, salah satunya ialah kematian. Hukuman ini menjadi asas kepada rancangan orang Farisi untuk membinasakan Yesus selepas dia menyemburkan tangan seorang lelaki yang dukun. Begitu bahayalah apabila kita salah baca tentang ajaran Alkitab seperti yang di Keluaran bab 31 bilangan 15, mereka sudah buat salah. Pada masa itu berhubungan satu pengkurang atau naratif ini dan yang berikutnya dengan ajaran Yesus. Cerita-cerita ini menggambarkan bahawa dan berpikir kut Yesus menghasilkan ketenangan bagi jiwa yang letih lisur berbanding dengan kut yang mentindas dari harakat Farisi. Peristiwa pertama berlaku di ladang Gadong Galilea pada hari Sabat, di mana Yesus dan para pengikutnya sedang berjalan. Namun apabila orang Farisi melihat para pengikutnya membentuk beberapa tangkai gadung dan memakannya, barulah mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, para pengikutmu melakukan apa yang tidak dibenarkan pada hari Sabat." Murid-muridnya melanggar halakat Sabat dengan mempetik burit-burit kandung. Oleh kerana Yesus sebagai seorang nabi bertanggungjawab terhadap murid-muridnya, mereka mendekati beliau secara langsung dan mempersoalkan beliau tentang murid-muridnya. Yesus seterusnya memberi respon untuk melindungi kesucian hari Sabat. Orang Farisi telah membangunkan satu sepak aturan yang kompleks yang mengawal tingkah laku. Akibatnya hari Sabat menjadi lebih kepada satu beban daripada satu masalah. Teks Rabbinic merekodkan 39 kategori aktiviti yang akan diklasifikasikan sebagai kejar untuk tujuan ini. Sebahagiannya sangat spesifik, yang lain begitu luas sehingga memerlukan penjelasan lanjut. Kesalahan spesifik sukar untuk ditentukan. Adakah ia jarak yang dilalui, iaitu melebihi perjalanan hari Sabat sebanyak 2,000 hasta? Atau adakah mempetik yang dilakukan oleh para murid dianggap sebagai kerja dan dengan ini melanggar perintah kelima? Seperti yang dicatat dalam Keluaran bab yang ke-20. Saudara-saudari yang terakhir nampaknya paling mungkin. Nomorlah mencarangkan bahawa ulangan bab 23 ayat 5 yang mengenalkan seorang Israel yang memerlukan untuk memasuki ladang jiran bukan untuk mentuai tetapi untuk mempetik kepada gandum dengan tangannya boleh menjelaskan tindakan para murid.
Memandangkan adalah dibenarkan untuk menyediakan makanan untuk pengambilan segala pada hari Sabat. Penggunaan secara bersimpati mungkin membenarkan kerja yang dilakukan oleh para murid. Jika orang Farisi memang berfikirkan teks ini, mereka tidak bersetuju dengan penggunaan Yesus tak adanya. Sukar untuk mengetahui bagaimana jika Yesus sebenarnya merujuk kepadanya. Yesus merujuk kepada teks-teks Alkitab yang lain dalam Matius bab 12 ayat 3 sampai 8. Yesus menjawab dengan ringkasan dan semakan semula kisah 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Adakah orang Farisi telah membaca apa yang David atau Daud lakukan apabila dia dan pengikut-pengikutnya lapar? Kemudian Yesus bertanya kepada pemimpin-pemimpin bait suci dan orang Saduki, jika mereka telah baca soalan ini membayangkan bahawa mereka tidak boleh mentakwa kejahilan. Mereka gagal melihat bagaimana pelayanan Yesus selaras dengan kitab suci Israel. Rujukan Yesus kepada 1 Samuel bab 21 ayat sampai 1 sampai 6 mentekankan kepada manusia bagi seorang tokoh yang berkuasa dan rakan-rakannya. Seperti yang tersirat dalam Matius 12 ayat 4, ini mengambil keutamaan berbanding kebimbangan undang-undang. Berbagai cadangan mempertimbangkan bagaimana kisah Daud memenangi tuduhan orang Farisi. Hubungan yang paling jelas adalah bahawa sama seperti Daud boleh melanggar undang-undang perjanjian lamar berdasar otoriti kerajaannya. Begitu juga Yesus boleh berbuat demikian kerana otoritinya sebagai Mesias. Yesus mengubah suai 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6 dalam sekurang-kurangnya 4 cara. Teks 1 Samuel tidak merekodkan Daud memakan roti tersebut. Pengikut-pengikut Daud tidak memasuki tempat kudus di Nom. Saudara-saudari, dalam Matius, Yesus berkata bahawa Daud memasuki rumah Allah dan dia serta pengikut-pengikut memakan roti yang dihaskan, yang tidak sah bagi mereka makan, tetapi hanya untuk para iman. Melalui pengubah suai ini, Yesus mentekankan bahawa Daud dan pengikut-pengikutnya melaksanakan tugas yang hanya diperuntukkan untuk para iman. Pada hari Sabat, para iman menggantikan roti persembahannya di dalam kemah suci. Ada para iman yang boleh makan roti dalam minggu sebelumnya. Ini mesti melibatkan penyediaan makanan pada hari Sabat. Walau bagaimanapun, Yahweh membenarkan para iman berlaku ini di dalam kemah suci dan kemudian di dalam bait suci yang diakui oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 5. Para iman yang bertugas pada hari Sabat di bait suci melanggar peraturan hari Sabat. Tetapi mereka tidak bersalah. Tempat-tempat suci tampaknya dikecualikan daripada beberapa undang-undang yang bagi Yesus. Bermakna bahawa keperluan untuk tidak bekerja pada hari Sabat bukanlah mutra. Cipto dan Nusa mengulas apa yang tidak boleh dilakukan di luar bait suci. Dalam luar sekura diperlukan untuk dilakukan dalam luar suci di dalam bait suci itu sendiri. Yesus mentekankan Daud dan rakan-rakannya untuk melaksanakan hak istimewa iman di rumah Tuhan. Kemudian dalam ayat 6, Yesus mengumumkan, aku berkata kepadamu bahawa sesuatu yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Terdapat hubungan antara aktiviti iman yang salahi undang-undang oleh Daud dan pengikutnya di tempat suci dan tindakan salahi undang-undang oleh pengikut Yesus di ladang Kadum di Galilea pada hari Sabat. Para pengikut melakukan kerja iman yang tidak bersalah yang menyediakan roti persembahannya pada hari Sabat. Dalam ayat yang ke-6, Yesus membayangkan bahawa dirinya melampaui kesucian bait suci. Aku berkata kepadamu bahawa sesuatu yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Yesus bukan sekadar menjadi Daud sebagai contoh untuk melanggar hukum Sabat demi keperluan manusia berdasarkan kuasa diraja atau menunjukkan bila peraturan Sabat tidak terpakai. Matius telah menetapkan bahawa sebagai anak manusia di tempat lain Yesus memberi kuasa untuk melakukan apa yang Yahweh boleh lakukan. Contohnya, mengampuni dosa dan menenangkan laut yang bergelola. Di sini Yesus dengan jelas menyatakan bahawa institusi suci yang mewakili kehadiran suci Yahweh kini lebih rendah daripada kehadiran Yesus sendiri yang ada di sini. Undang-undang bait suci dan para murid. Akibatnya dengan kehadiran Yesus, undang-undang yang dahulunya hanya berlaku kepada para imam di bait suci kini berlaku kepada semua orang yang berkaitan dengannya.
seperti para murid yang boleh mempetik kepala gandum tanpa rasa bersalah untuk memenuhi keperluan manusia. Dari ayat 3 sampai 6, Logik Matthew sekali lagi mencerminkan kristologi tingginya jika baris suci adalah luang di mana undang-undang Sabat tidak berlaku atau dinyatakan dengan cara lain. Pelayanan bait suci mengambil keutamaan berbanding pemerhatian Sabat. Betapa lebih benar bagi hari ini bagi mereka yang mengikut Yesus sesuatu yang lebih besar daripada bait suci. Walaupun ada yang mencadangkan bahawa rujukan kepada sesuatu yang lebih besar adalah belas kasihan. Berdasarkan ayat 7, nampaknya lebih berkaitan untuk melihat sesuatu yang lebih besar sebagai menuju khusus kepada autoriti Yesus Kudus. Autoriti Yesus dan Yahweh bagi Matthew, autoriti Yesus meletakkan dia secara fungsi setara dengan Yahweh sendiri. Sesuatu yang lebih besar daripada bait suci, memandangkan yang melambangkan kehadiran Yahweh hanya merujuk kepada Yesus dan autoritinya. Matthew juga menggunakan terminologi yang sama dalam bab 12 ayat 41 dan 42, di mana rujukan sesuatu yang lebih besar sekali lagi menuju kepada autoriti Yesus. Orang Farisi menolak autoriti Yesus ini. Saudara-saudari, kita lihat Yesus Kudus, kehadiran Yahweh dalam Yesus. Kehadiran Yahweh tidak lagi diperantarakan melalui iman-iman bait suci, tetapi sepenuhnya hadir dalam diri sendiri. Dia adalah iman muas Allah menyertai kita. Franz menunjuk kepada wahyu yang menunjukkan bahawa jika ketidakbersalahan para imam berasal daripada mereka yang berada di dalam bait suci, maka ketidakbersalahan para murid berasal daripada mereka bersama Yesus yang lebih besar daripada bait suci. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus dan mempertahankan ketidakbersalahan mereka. Yesus tidak menolak hukum Sabat, tetapi seperti yang dinyatakan dalam bab 12 ayat 7 dan 8, sedang memulihkan tujuan ilahi yang dimaksudkan. Teguran tersirat Yesus kepada orang-orang Farisi dan ayat 3, tidakkah kamu baca dipertegaskan ketika dia mentuduh mereka tidak mengetuai makna firman Yahweh. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan korban. Nabi tersebut menyoroti kejahatan Yehuda, bangsa yang telah melanggar perjanjian dan tidak setia kepadaku, Yahweh. Bahkan para iman adalah pembunuh dan jahat. Apabila Yesus mempetik Hosea bab 6 dan ayat 6 di sini dan dalam Matius 9 ayat 13, dia membayangkan bahawa ketaatan ketat orang Farisi kepada tradisi nenek moyang mengkaburkan belas kasihan. Dalam bab 9 ayat 13, mereka bertanya mengapa Yesus makan bersama pemukul cukai dan orang yang berdosa. Dan kini mentuduh murid-muridnya melakukan apa yang menyalahi hukum pada hari Sabat. Apabila mereka memenuhi keperluan manusia, dalam kedua-dua cerita, Yesus bertindak balas dengan belas kasihan. Bagi Matthew, korban merujuk kepada pemerhatian orang Farisi yang menghalang tindakan belas kasihan. Jika orang Farisi memahami bagaimana ketaatan mereka kepada hukum Taurat menghalang mereka daripada menunjukkan belas kasihan, maka mereka tidak akan mengkutuk orang yang tidak bersalah, iaitu para pengikut Yesus. Dan ayat 9 sampai ke 14, orang Farisi tidak menunjukkan belas kasihan terhadap seorang lelaki yang tangannya lumpuh. Dalam ayat terakhir, Yesus membawa responnya ke puncak. Yesus boleh memulihkan niat sebenar undang-undang Sabat kerana ini dia adalah anak manusia yang menjadi Tuhan atas hari Sabat. Penggunaan istilah anak manusia oleh Matthew adalah perkembangan daripada watak Daniel yang kini menggunakan hak prerogatif Ibrahim. Frasa Tuhan atas Sabat mengingatkan kita kepada teks-teks Pentateuch yang mengandungi frasa Sabat kepada untuk Yahweh. Frasa ini menyatakan bahawa hari Sabat adalah milik Yahweh dan berada di bawah kekuasaannya. Menurut Schnorr, ini menunjukkan bahawa Sabat berada di bawah dominasi Yahweh. Perkara yang sama berlaku di sini menguatkan lagi konsep Sabat sebagai milik Tuhan. Kuasa Yesus sesuatu yang lebih besar memulihkan dia melaksanakan pemerintahan Yahweh ke atas Sabat.
Dia memulihkan menjadi hari berkat di mana para murid boleh makan tanpa penghukuman dan menerima beras kasihan apabila ia sebaliknya tidak akan dibelikan. Oleh itu, kut Yesus adalah mudah dan bebannya ringan. Yesus memenuhi tujuan sabat sama seperti dia memenuhi hukum dalam bar yang kelima ayat 21 sampai ke 47. Di sini dia menolak tradisi akli darah yang memberatkan, yang selewingkan tujuan hukum daurat sabat. Matius mungkin segala sengaja menghilangkan Markus bab 2 atau 7 agar tidak mengurangkan tekanannya pada otoritasi Yesus. Saudara-saudari, bagaimana Yesus ditendang di sinagog. Yesus kemudian bergerak di sinagog, tempat orang Yahudi berkumpul. Mereka berkemungkinan sinagog orang Farisi untuk menunjukkan bahwa dia akan menggunakan kuasanya walaupun di wilayah mereka. Franz mencanangkan bahwa mereka mulai memberi petunjuk tentang jurang yang semakin meluas antara Yesus dengan institusi sinagog. Dalam bab 12 ayat 10, Matius menyusun satu adegan yang tekan. Adegan yang disinikan hadir adalah seorang lelaki dengan tangan yang kecut dan dalam Matius, Yesus sentiasa menyembuhkan mereka yang sakit. Sementara itu, orang Farisi sedang mencari alasan untuk membawa tuduhan terhadap Yesus. Jadi mereka bertanya kepadanya, adakah sah untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Seorang adalah sah mengingatkan kita kepada keetaan orang Farisi sebelum tentang aktiviti yang salahi undang-undang oleh para pengikut. Saudara-saudari, kita lihat penyembuhan pada hari Sabat. Walaupun tiada larangan terhadap penyembuhan pada hari Sabat dalam hukum Musa, sumber-sumber rabini mengkehadkannya kepada keadaan tertentu di mana penyembuhan atau menyelamatkan nyawa dibenarkan. Seperti dalam kes kematian yang hampir berlaku, seorang lelaki dalam tangan yang lumpuh hampir tidak masuk ke dalam kategori ini. Saudara-saudari, Yesus menjawab dengan soalan beliau sendiri. Ingatkan kita kepada undang-undang kasusiti perjanjian lama. Dia bertanya kepada mereka tentang seekor tumpah yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Dia membayangkan bahawa mereka pasti akan menyelamatkan dia. Takkan kamu akan mempekan dan menganggapnya keluar. Perjanjian lama sokong penjagaan terhadap haiwan ternakan. Tetapi beberapa teks misalnya melalang membantu haiwan yang dalam kesusahan pada hari Sabat. Walau bagaimanapun seorang dalam Matius 12 ayat 11 menganggap bahawa kebanyakan orang akan membantu haiwan, terutama petani Galilea. Kemudian Yesus menggunakan bentuk hujah lawan yang bergerak dari yang lebih rendah kepada yang lebih besar. Betapa lebih berharga seorang manusia daripada seekor domba. Dia simpulkan bahawa adalah sah untuk berbuat baik pada hari Sabat. Begitu juga para murid boleh bekerja untuk makan pada hari Sabat untuk memuaskan rasa lapar. Yesus kemudian berpaling kepada lelaki yang tangannya lumpur dan menyerunya untuk menghurungkan tanganmu, dan apabila dia melakukan, ia telah dipulihkan sepenuhnya. Sama seperti yang satu lagi, ayat yang ke-13. Tetapi orang Farisi keluar dan berkerumput. Bagaimana mereka boleh membunuh Yesus? Bagi mereka, Yesus adalah seorang pelanggar hukum. Akibatnya jurang antara dia dan institusi agama terus melebar. Pada masa yang sama, rancangan Farisi untuk membunuh Yesus pada hari Sabat mentedarkan ironi yang mendalam. Bagi Yesus, keperluan manusia mengambil keutamaan berbanding hukum Sabat. Belas kasihan mengatasi penggomanan. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita sebelumnya, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dengan ini memulihkan hari ini kepada tujuan asalnya, yaitu pemulihan dan berkat sementara orang Farisi berusaha untuk membunuhnya. Orang Farisi secara keseluruhan bukan orang yang ikhlas yang cuba menjalani kehidupan yang suci, termasuk menjaga kesucian hari Sabat. Pertegatan mereka yang berasaskan peraturan terhadap kehidupan suci menjadi legalistik dan lemah. Matius menyoroti kesan-kesan buruk pertekanan itu kepada dan orang-orang mereka dan orang-orang yang tidak memenuhi standard mereka pada pelbagai tempat.
Dalam pelayanan Yesus berkasihan dan kasih mengatasi perundangan sahabat harakit yang pendatik, yang boleh melalah berbuah baik dan mengasihi sesama. Wesley mengulas bahawa Yesus membawa kembali standard asalnya kepada jangkauan yang lebih dan semula jadi. Dalam pelayanan Yesus, kita melihat bagaimana beras kasihan dan kasih menjadi keutamaan berbanding dengan peraturan sabar yang lebih ketat. Perundangan haraki yang pedatik seringkali menghalang orang daripada melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih kepada sesama mereka yang bertentangan dengan ajaran Yesus seperti yang tercatat dalam Matius bab 7 ayat 12 dan bab 22 ayat 39 sampai ke 40. Wesley dalam komentarinya mentekankan bahawa Yesus sebenarnya mengembalikan makna sabat kepada tujuan asalnya. Beliau menjelaskan bahawa Yesus membawa kembali perintah sabat kepada standard asalnya, memperluaskan jangkauan kepada apa yang adil dan semula jadi. Ini menunjukkan bahawa Yesus tidak menolak sabat, tetapi sebaliknya memulihkan maksud sebenarnya sebagai kali untuk berbuat baik dan menunjukkan belas kasihan. Perkataan dan tindakan Yesus menunjukkan bahawa kita boleh melakukan kerja-kerja keperluan dan belas kasihan pada hari ini. Kita boleh melakukan apa saja yang tidak dapat dilakukan pada hari lain atau tidak tanpa kesulitan yang nyata. Seperti membeli diri kita reaksi yang sopan dan sesuai. Membeli makan dan air kepada ternakan adalah dibenarkan kerana ini adalah raja kerja keperluan. Kita boleh menolong jiran kita yang sakit atau lapar kerana ini adalah kerja belas kasihan. Pemerhatian sobat kontemporari perlu memerlukan beras kasihan sebagai teras. Tidak terhalang oleh peraturan legalistik. Sabat adalah masa yang dikhususkan untuk sembah dan puji Tuhan pencipta kita dan untuk menikmati persekutuan dengan orang lain serta alam ciptaan di mana kita hidup. Tradisi-tradisi kesucian perlu berwaspada agar tidak menjadikannya hal yang membosankan dengan amalan legalistik. Saudara-saudari, mari kita menggunakan mic dengan masa pada hari ini, kita menggunakan hari Sabat. Hari di mana kita sembah dan memulihkan kesegaran, bukan saja dari segi fizikal dan juga kerohanian. Dan kita tumpu perhatian dalam Tuhan. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, ajarlah kami tentang bagaimana kami dapat hidup berserari dengan panggilan Yesus. Dan dalam hari Sabat, kita fokus dalam menyembah Tuhan yang benar. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan kita jumpa lagi.